أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Baik, kita mulakan dengan selawat. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, terangkan hatiku, mudahkan urusanku, bukakan ikatan lidahku, fasihkan tuturku. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang Ustaz muliakan, Tuan Imam, Tuan Bilal, dan seluruh pegawai syarak Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Tuan Pengurusi Datuk tadi dan seluruh jatuhan kuasa Masjid At-Taqwa, muslimin muslimat, anak-anak, para asatizah, tuan-tuan guru, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua pada malam ini? Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini dicatat oleh malaikat sebagai bukti
cinta dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita, menggalakkan kita untuk singgah di taman syurga. Sahabat tanya, taman syurga, di mana taman syurga ya Rasulullah? Maka taman syurga di dunia iaitu menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis mengingati Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Temuan kita ini mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala campakkan kerahmatan, keberkatan dalam kehidupan kita, dan Allah calonkan kita di antara nama-nama penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah gugurkan nama kita dalam serai nama penghuni neraka Allah, wa'iyadu billah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadir yang pada dalam masjid ini pada Ramadan yang pas sekali ingat, takarub Ramadan. Malam ni Ustaz sebagai pemain simpanan, pemain utama, katanya demam, tak sihat. Jadi kita pemain simpanan. Baik, apa pun Ustaz nak kongsikan sedikit pada malam ni, antara maghrib isyak pada malam ni, hadis yang ke-12 dari hadis yang ke-12 dalam hadis Arba'in, hadis 40. Ada mengaji ada 40? Ada? Dah habis? Yang depan Ustaz ni lebih alim daripada Ustaz, lebih tafakuh, lebih faqih, mudah-mudahan insyaAllah. Baik, hadis yang ke-12 suka Ustaz nak berkongsi pada malam ini, iaitu hadis yang bertemakan tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Hadis yang ke-12 daripada hadis 40 Al-Imam Nawawi, iaitu yang mana temanya hadis ini tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Baik, Ustaz baca matan hadis an Abi Hurairah. Pendek je hadis ni, mungkin boleh hafal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Apa maksudnya? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, min, sebahagian daripada keelokan seseorang mukmin itu ialah meninggalkan apa yang tidak berfaedah baginya. Sebahagian daripada keelokan akhlak seorang mukmin itu iaitu meninggalkan apa yang tidak berfaedah baginya. Hadis ini pendek. Maksudnya di antara kesempurnaan iman, kesempurnaan Islam seseorang itu iaitu menjauhi daripada perkara-perkara yang tidak berfaedah dan tidak memberi manfaat baginya. Pendek saja hadis ini. Nabi SAW sebut daripada tanda, sebahagian daripada tanda keelokan, ciri-ciri orang yang beriman, ciri-ciri orang yang mendapat kesempurnaan Islam, ialah mereka yang menjauhkan diri dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi. Baik,
sifat seseorang Muslim, sifat seorang Muslim, iaitu mengisi perkara, mengisi hidupnya untuk perkara-perkara yang memberi manfaat kepadanya, ya, mengisi waktu, ruang waktu yang ada dengan perkara-perkara yang mulia. Itu sebab dalam kita baca surah apa? Surah yang mengenai pentingnya masa. Surah apa? Wal asr, demi masa. Allah bersumpah demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Semua manusia dalam kerugian. Bukan orang yang meniaga je rugi. Semua manusia rugi. Allah Subhanahu Wa Taala semua manusia rugi. Tapi Allah sambung lagi, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Siapa yang tak rugi? Ada 4 golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Ya, kita Nabi suruh menjauhkan perkara yang tidak manfaat. Siapa orang yang mengisi ruang hidupnya yang mendapat kesempurnaan iman? 4 golongan yang Allah sebut dalam surah Al-Asr. Illalladzina amanu. Yang pertama, orang yang tidak rugi, iaitu orang yang beriman kepada Allah. Amanu, orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman seluruh rukun-rukun iman. Percaya, meyakini, bukan sekadar percaya, meyakini, bahkan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin sungguh-sungguh orang yang beriman kepada Allah. Pertama, orang itu orang yang tak rugi. Yang kedua, orang yang tidak rugi disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Iaitu orang yang melakukan amal-amal soleh, perkara-perkara kebaikan. Yang kedua, apa sahaja perkara-perkara kebaikan yang pertama, yang wajib. Kita ada yang wajib, solat, puasa bulan Ramadan, itu yang wajib. Zakatnya, menunaikan haji, itu yang wajib. Ada pun yang sunat, kita tambah lagi, melakukan amal-amal soleh. Ustaz, nak tanya, musim banjir ni kalau saya tolong, adakah amal soleh? Iya. Musim banjir sekarang, betul? Di mana? Di Jasin ada. Dulu di sebelum ni dia macam tanah kan. Apa sahaja amal-amal kebaikan yang kita buat, Allah SWT kata kita bukan di kalangan orang yang rugi. Kita habiskan masa kita habiskan tenaga kita, wang ringgit kita bantu mereka yang menghadapi kesusahan. Itu amal soleh. Banyak saudara-saudara kita yang ditimpa dengan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yang ketiga, yang tidak rugi, Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq, iaitu dia berpesan-pesan pada kebenaran.
saling nasihat menasihati. Hidup kita ni bermasyarakat. Bukan hidup dalam gua solok Bukit Dagat. Ada nama? Bukan. Mana kita watawa. Watawa ni maksudnya saling. Ada kala kita terlekor, siapa yang menasihati kita? Sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, seakidah dengan kita, nasihatkan kita. Ada kala dia lekor, kita pula yang menasihati sahabat kita, saudara kita. Nampak? Watawa saubillah. Saling. Jangan kita bila kita bagi nasihat, orang kita suka, tapi orang bagi nasihat dekat kita tak. Kau siapa? Nampak? Kau siapa? Tak boleh. Watawa saling. Ta'muruna bil kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf. Sama-sama kita menyuruh kepada apa? Kebaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, iaitu sama-sama juga kita mencegah kemungkaran. Watawa saling. Takut kita nasihat orang boleh, orang nasihat kita tak boleh. Itu tak boleh. Saling. Kita kena bersifat seperti mana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasamuh. Apa maksud tasamuh? Iaitu berlapang dada, berfikiran positif, berfikiran terbuka, terima apa saja yang baik. Kita ni bukan maksum. Kita ni bukan maksum. Kita tak pelihara daripada dosa. Ada kala kita lalai, kita lupa. Maka sahabat-sahabat yang baik, inilah, saudara-saudara kita yang baik inilah yang saling ingat mengingati kepada kebaikan. Yang ketiga, yang keempat, watawasau bis, maka dia saling berpesan-pesan juga pada kesabaran. Sabar. Maknanya apa yang saya sebut tadi? Iaitu tidak mudah marah. Inilah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabar dalam kita mengajak kepada kebenaran, mencegah kepada kemungkaran. Sifat sabar ni kena ada. As-sabru minal iman. Sabar ini sebahagian daripada iman. Innallaha ma'as sabirin. Sabar, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menghadapi ujian musibah yang diberikan oleh Allah SWT. Banyak sabar. Sabar nak melakukan kebaikan, nak berdakwah kena sabar, nak meninggalkan maksiat pun kena sabar. Ya? Dan sabar ditimpa ujian musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. As-sabru minal iman. Sabar ini sebahagian daripada iman. Nampak? Ini di antara orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang yang rugi. Siapa pula orang yang rugi? Iaitu orang yang Nabi sebut tadi, dia tidak meninggalkan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Lawan itu. Orang beriman, orang yang meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberi manfaat kepadanya. Maka orang yang rugi, iaitu orang yang
sentiasa melakukan ataupun melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Baik. Apa dia di antara perkara-perkara yang tidak bermanfaat? Banyak. Ataupun disebut perkara-perkara yang membuang masa. Membazir masa. Kita ni dalam 24 jam ni, agak-agak kita ni banyak bazir masa atau kita menggunakan masa dengan baik. Cuba fikir. Cuba renung, muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita ni. Kita ni dalam 24 jam yang Allah SWT beri kepada kita ni, kita banyak buat yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh ataupun kita buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Ibadah, ambil 5 minit darab 5 minit darab 5 waktu berapa? 25 minit, setengah jam je kalau betul-betul semayang, setengah jam. Kalau dalam yang untungnya orang yang pergi masjid dia lama, dia ada zikir, ada wirid, ada doa, tambah pula ada kuliah. Baik, dalam setengah jam. Kerja berapa jam? Tidur banyak. Tidur berapa jam tidur? Tidur. Makan berapa lama? Kedai kopi berapa lama? Riadah berapa lama? Dalam sehari tu kita tengok, sebab di antara kesempurnaan iman seorang itu, dia meninggalkan perkara yang tidak berfaedah bagi. Baik. Antara perkara yang tidak berfaedah, ya. Asyik hendak kritik semua perkara. Ni yang buang masa. Dia banyak kritik sahaja. Semua perkara nak kritik. Dia dah tahu nak komen, nak komplain. Bila suruh buat, dia tak pandai. Nampak? Itu buang masa. Baik. Kemudian, di antara lagi orang yang membuang masa, yang tidak berfaedah, iaitu menunggu rezeki. Menunggu rezeki, bukan mencari rezeki. Menunggu. Tunggu. Usaha dahulu, ikhtiar, barulah Allah bagi rezeki. Usaha, bukan menunggu. Kemudian di antara, iaitu terlalu risau dengan apa orang kata. Terlalu risau apa yang orang kata, sampai dia tak buat apa-apa. Aku buat ni, orang cakap ni. Aku buat ni, orang cakap macam ni. Aku buat A, orang cakap ni. Dan sekali, dia tak payah buat apa. Habis cerita. Terlalu risau. Kemudian, berusaha untuk puaskan hati semua orang pun buang masa juga. Tak ada yang kita dapat puas hati semua. Yang penting kita buat apa yang Allah nak, Allah suka, Allah redha. Baik. Apa lagi yang perkara yang masa? Mengulangi kesilapan yang sama berulang kali. Dah tahu benda itu salah, buat lagi. Mengulangi kesilapan yang sama berulang-ulang kali. Baik. Ini saya nak sebut sikit. Iaitu di antara perkara yang tidak berfaedah juga, iaitu masuk campur. Masuk campur urusan orang lain. Faedah ke tak faedah? Masuk campur dengan urusan orang lain. Asasnya kita dilarang. Akan menimbulkan ghibah
namimah, mengadu domba, ghibah, namimah, dan tajassus, iaitu kita saling nak tahu, mengintip-ngintip. Jadi hukum dalam Islam itu di antara perkara yang tidak berfaedah. Baik, dalam Islam disebut ada 5 hukum. Ini Ustaz pun dapat tahu, Ustaz kongsi. 5 hukum masuk campur urusan orang. Boleh ke tak? Boleh ke tak masuk campur urusan orang? Boleh? Boleh? Tak boleh? Aduh, tengok keadaan. Boleh. Bila kita semua ada untuk anak kan, anak sendiri mesti lah. Maksudnya baik, ada 5 hukum kat sini. Ada 5 hukum. 5 hukum. Jangan kata masuk campur je dah tak boleh. Boleh. 5 hukum masuk campur urusan orang. Yang pertama, hukum dia wajib. Wajib masuk campur. Apa dia? Iaitu mencegah kemungkaran. Ta'muru Nabi Muhammad tanhauna 'anil munkar. Kita tengok kemungkaran yang berlaku di hadapan kita, dalam kampung kita, dalam rumah kita, sekeliling, maka kita kena wajib ambil tahu, wajib masuk campur benda-benda yang melibatkan kemungkaran. Biasa kan? Apa hadis ni? Hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Man ra'a, siapa tengok benda munkar, perkara munkar, hendaklah dia ubah. Pertama, ubah dengan apa? Falyughayyirhu biyadihi, dengan tangannya. Tangan ni maksudnya kuasa. Dia imam, dia zikir masjid, dia tok guru contohnya, dia pemimpin masyarakat, maka dia di antara orang yang berautoriti untuk mencegah kemungkaran. Baik, andai kata kita bukan semua tu, saya orang biasa-biasa, maka yang kedua, bukan dengan kuasa, yang kedua kita ada fabilisani, dengan lidah. Kita cegah dengan lidah. Maksudnya kita tegur, nasihat. Tak jalan lagi, mungkin ke pihak yang seterusnya. Nampak? Maka kita yang lihat tu kena cegah, wajib. Nampak? Yang wajib cegah masuk, wajib kita masuk campur. Yang ketiga, step dia tu, iaitu tak mampu, tak ada kuasa, tak mampu nak nasihat, iaitu apa dia? Fabiya qalbi, benci tentang perkara maksiat yang dilakukan, benci dalam hati. Wa dzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Tapi jangan mula dengan nombor 3. Jangan mula dengan itu. Mesti step tu. 1, kuasa. 2, dengan lidah. Kemudian dengan hati. Baik, itu yang wajib. Wajib kita campur tangan. Baik, yang kedua, hukumnya haram. Haram kita masuk campur, iaitu dalam Islam disebut tajassus, iaitu kita mengintip-intip,
nak tahu kekurangan dia, keaiban dia, kelemahan dia. Apa sahaja sifat kita suka mengintip-intip, itu tak boleh, haram. Tajassus, cuba cari mana. Dalam polis tu lain, di dalam siasatan tu lain. Kita nak mengintip-intip tu tak boleh, haram. Kecuali kita mencegah kemungkaran tadi, mungkin kita dah maklum pada ketua kampung, maklum pada ketua imam, benda-benda yang maksiat ni, itu lain. Kita saja-saja nak intip-intip, tajassus dalam Islam tidak mau, haram. Itu haram. Yang ketiga, makruh kita masuk campur atau campur tangan, iaitu yang boleh memberi bebanan, memberatkan lagi seseorang tersebut. Apa dia? Kita tanya, beli kereta, contohlah ambil kata, beli kereta, kau beli kereta kat mana? Kita nak ambil tahu. Beli kereta berapa harga? Hutang ke cash? Duit ni ambil mana? Bukan tahun lepas dah pergi haji, dah habis duit ni, duit mana lagi? Nampak? Dia adalah harga dia, ada sawit dia ni. Kita ni nak serabut dia. Kalau dia okey tak apa. Kalau dia buat loan, ada loan kat mana? Bank, apa interest bank, semua nak tanya. Tiap-tiap bulan bayar, dia ada serabut, maka itu membebankan dia. Makruh kita campur. Dia kalau dia kata, kalau dia keluar kata serabut lah kau. Dia kata pas serabut, menambah serabut dia tak baik, tak payah. Cukup menambahkan beban pada dia. Dia cakap beli kereta dah lah. Cash ke loan tu, tu pulang lah. Dia jawab. Kalau dia tak nak jawab, aku tak payah paksa dia. Apa yang boleh membebankan dia nak jawab, kita tak boleh. Makruh kita campur tangan. Baik, yang keempat, sunat. Sunat untuk kita campur tangan ketika mana? Ketika untuk memberi teguran. Nampak? Watawasau bil haq tadi, saling berpesan-pesan. Nampak? Patah balik tadi, saling berpesan-pesan pada kebenaran. Nampak? Untuk apa? Untuk menambahkan kebaikan dia. Mungkin tadi solat dia tak berapa betul, kita tengok. Jadi kita jangan memalukan dia. Oi, kau solat tak betul, jangan memalukan, ma'aibkan dia. Nak tegur dia, ada tempat dia, cara dia. Jangan kita ma'aibkan di hadapan khalayak umum. Ada cara dia. Pergi belakang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada satu perkara saya ataupun saya minta maaf. Itu cara dia minta maaf. Saya nak bagi tahu satu. Saya nampak tadi, tuan, saya nak apa yang saya nampak, tuan ni salah, kurang betul. Cakaplah kurang betul, salah. Memang kita nak memuaskan hati manusia, senang. Tapi tanggungjawab kita nak bagi kebaikan pada dia. Kalau benda tu salah, kita kena tegur supaya menambah baik lagi. Mungkin bacaan imam tak betul, bacaan Bilal. Ayah ustaz pernah tegur Bilal. Bukan Bilal sini lah. Di kampung ayah ustaz. Dia itulah panggil face to face kan. Cakap baik, lembut. 2 bulan tak bertegur. Jadi orang nak menegur ni jadi serba salah. Kan? Orang yang nak menegur ni niat dia baik, tapi Ustaz kata sifat tasamuh tadi. Kita ulang balik, sifat keterbukaan, sifat positif tadi. Nampak?
Terik berlapang dada. Mana? 20 tahun aku azan, tak ada orang tegur. Mungkin orang tak berani tegur, kerana ada orang tak puasan. Jadi orang yang faham, orang yang belajar, dia tahu benda yang salah. Tuan-tuan kalau belajar mengaji, tajwidnya apa semua, bila dengar bacaan yang salah, tuan-tuan akan rasa lain tak lain? Rasa macam ustaz, walaupun kita menghafal Quran, tapi bila orang baca lain, kan? Sebab kita mengaji, lain yang kita akan tegur anak murid kita. Tegur kan, dengar lain ni, walaupun kita menghafal, tapi kita tahu ni salah bacaan. Begitu juga tadi, bila ditegur 20 tahun saya tak ada orang tegur, memang tak ada orang tegur, orang tak berani nak tegur, kan? Tadi yang ustaz tegur, bila tegur tu 2 bulan ke 3 bulan tak, lepas tu barulah. Jadi orang nak menegur ni kadang-kadang tak nak tegur, takut putus sahabat. Tapi itulah kena untuk kebaikan. Ni sunat menegur untuk kebaikan. Dan ni boleh. Itu contoh-contoh apa saja kebaikan untuk kita nak tambah baik dia. Tadi makruh kita menambahkan beban kepada dia. Ini kita nak tambah baik. Kita nak dia lebih baik. Yang kelima, hukumnya harus hukum masuk campur, iaitu harusnya apa? Harusnya tak menambahkan beban dia dan tidak juga menambahkan kebaikan untuk dia. Apa dia? Tanya khabar, takkan dia marah. Tanya khabar. Assalamualaikum, berkhabar? Maksudnya berkhabar. Jom pergi minum. Tak menambahkan beban dia dan tak menambahkan kebaikan. Yes, harus. Kalau tanya nak makan ubat, marah tak? Marah dia. Tengok situasi. Maknanya apa saja yang dikatakan tidak menambahkan kebaikan dan tidak menambahkan beban pada dia, harus. Hanya khabar. Tadi kesihatan berkhabar ini dari mana? Nampak sibuk ini nak mana? Tadi ada nak pergi urusan. Itu harus. Tidak menambahkan kebaikan dan tidak menambahkan beban, masalah buat seorang tersebut. Jadi 5, yang Ustaz kongsikan 5 hukum. Jadi kita depan kita dah tahu ke mana kita nak masuk campur. Adapun urusan anak ni, kita ibu bapa ni, kita ada hak. Dia cakap, kita memang ada hak. Kita ibu ayah, kan? Ustaz sendiri pun digerak oleh ayah, semua gerak lagi. Walaupun dah kahwin, dah jadi ustaz, subuh pun digerak lagi. Kalau kita balik kampung rumah, balik kulimun, dah ketuk dah pintu. Padahal kita dah kahwin, kita dah, kan? Pun sama. Tanggungjawab ibu ayah ni tak pernah selesai. Tambah-tambah bila tengok ada sesuatu yang tak baik, maka ibu ayah ni kena cepat-cepat mendamaikan di antara keduanya, memberikan buah nasihat dan sebagainya untuk kebaikan. Baik, itu di antara perkara-perkara ataupun 5 hukum dalam Islam yang membolehkan kita tahu mana waktu wajib, mana waktu haram, mana waktu makruh, sunat dan harus kita masuk campur urusan yang orang lain. Baik, jadi kita pun dah nak isyak ni. Apakah kesimpulan yang kita dapat belajar daripada hadis? Baik, pengajaran sikit. Apakah pengajaran yang kita dapat ambil daripada hadis yang Nabi SAW sebut, iaitu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat kepada kita. Yang pertama, seorang mukmin dianggap elok, dianggap baik, indah dan berakhlak tinggi apabila dia hanya melakukan perkara yang berfaedah
dan meninggalkan perkara yang tidak berfaedah. Yang kedua, antara sifat orang Muslim yang berakhlak, ni, iaitu ni, pegang, mesti dan selalu menyibukkan diri kepada perkara-perkara yang bermanfaat. Itu nak mengelakkan kita daripada terjerumus perkara yang tidak faedah, yang tidak manfaat. Kita mesti menyibukkan diri kita kepada perkara-perkara yang bermanfaat, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara tanda Allah sayang orang tersebut, yang Allah sibukkan dia dengan perkara-perkara yang baik. Allah sibukkan. Dia tidak banyak menu muhasabah, boleh, bukan perkara-perkara yang tak baik. Dia Allah sibukkan. Lepas ni pergi banjir, lepas pergi banjir pergi mana? Bantu orang ni pergi semayang. Maknanya hidup 24 jam ni semua penuh dengan amalan-amalan baik. Dan dia akan tanya lagi, apa amalan-amalan yang aku belum buat lagi dalam ketika hidup. Sebab kita tak tahu amalan mana yang boleh menyebabkan Allah SWT masukkan kita ke dalam syurga. Tak tahu. Siapa kata amalan solat dia dah jamin dia masuk syurga, boleh apa? Tak boleh. Ustaz pun tak berani. Ada masa kita leka. Dalam solat lah senang nak jumpa barang. Betul kan? Kalau lain tak tahu barang, bila nak solat, jumpa tu barang tu kat mana. Nampak. 100% tak angkat tangan Ustaz sendiri pun bukan 100%. Tak boleh. Amalan mana? Jadi buatlah amalan. Sibukkan diri kita dengan amalan-amalan soleh. Wah. Untuk membantu Islam. Hatta walaupun sedikit. Ibarat burung yang ingin, apa ni? Burung yang ingin, apa ni? Nabi Ibrahim yang ingin membantu memadamkan api. Nabi Ibrahim dengan pipihnya, kan, apalah dia nak padamkan, kan, api tersebut. Tapi dikata dia risau. Allah SWT tanya apa dia sumbangan dia untuk Islam, apa sumbangan kita untuk agama kita. Ustaz, saya tak pandai nak AJK pun saya tak pandai. Tapi kalau tandas masjid, insya-Allah saya boleh bagi komitmen, saya bersih tandas masjid. Nampak simpul. Disebabkan jemaah selesa qada hajat, maka dia selesa nak beribadah. Bayangkan tandas dalam keadaan seketul kawasan. Dah terpaksa tahan, dah semayang pun dah tak mahu khusyuk, dah terpaksa balik rumah dan sebagainya. Nampak kecil, tapi kecil itulah mulia di sisi Allah Subhanahu. Tak mesti nak jadi AJK baru dapat menyumbang, tidak. Apa saja tak jadi AJK boleh masuk tandas. Dan nak buang sifat riak, sifat takabur, sifat itu berus jamban. Ulama sebut nak berus, buang sifat riak, sifat takabur dalam diri kita ni, berus jamban. Makin kuning jamban tu makin dalam rumah kita pun kita kadang-kadang kita buat. Itu ulama ada nak buang sifat takabur dan berus jamban. Kita ni tak ada apa-apa, hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kata apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah, orang yang takwa. Ustaz cerita dulu kan? Ada tak Ustaz cerita dulu? Pakaian apa yang dijamin masuk syurga? Libasut taqwa. Pergi bila air ada takwa. Pergi tempat umum ada takwa. Pergi tempat sempit, tempat gelap, tempat orang ramai, tempat mana ada takwa, takut pada Allah. Pakaian itu takwa, kita akan dijamin syurga. Pakaian jubah belum confirm lagi. Pakaian serban,
pakaian apa sajalah belum. Pakaian takwa menjamin kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, muslimin muslimat yang bagi Allah sekalian, jauhkanlah diri kita daripada perkara-perkara yang tidak berfaedah, bercakap kosong. Sekarang ni zaman viral kan, jangan viral yang benda yang tak pasti, jangan kau viral. Jangan Ustaz Syamsul Debat bagi tahu, jangan kongsi 3 perkara inilah. Jangan kongsi boleh, jangan kerap, iaitu kebahagiaan kita. Jangan terlampau kita nak selalu cerita kebahagiaan kita selalu. Mungkin orang tak suka. Dia tak, hari ni aku dah alhamdulillah kali ke-6 pergi umrah. Orang lain hari orang kali Langkawi pun belum pernah hari. Umrah. Jangan kongsi harta pada media sosial ni, harta. Jangan kongsi harta. Sesekali boleh, alhamdulillah rezeki Allah. Apa kata boleh, janganlah. Minggu depan update lagi. Jangan terlalu kerap kongsi. Kita kongsi ni untuk syukur dah. Jangan terlalu kerap. Yang ketiga, jangan kongsikan tentang keluarga kita. Alhamdulillah anak aku dapat berjaya. Dia anak pun tak ada. Sesekali boleh, jangan kerap. Dia tak tahu manusia ni macam mana. Sesekali pun alhamdulillah anak dapat masuk sekolah tahfiz, sekolah asrama. Itu Ustaz Syamsul Debat bagi tahu. Jangan kongsi, kerap kongsi 3 perkara. Baik. Jadi berbanyakkan kita zikrullah, zikir selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak amal soleh. Mudah-mudahan kita terpelihara daripada maksiat, pelihara daripada perkara yang tidak mendatangkan faedah kepada kita. Teruskan amal soleh. Ustaz nampak tadi masjid ni macam Ramadan. Maknanya apa? Momentum tu masih ada. Ustaz pergi masjid tu, habis Ramadan dah tak ada dah. Momentum Ramadan ni Ustaz nampak ada dalam masjid. Maknanya kekalkan, teruskan. Berapa bulan lagi nak Ramadan? Ada 4-5 bulan lagi. Doa dari awal nak dapat Ramadan, nak dapat Ramadan. Ada orang habis Ramadan habis dah. Inilah habis Ramadan. Ustaz dapat vibe Ramadan tu ada lagi. Maknanya aura Ramadan tuan-tuan, istiqamah tu. Allah istiqamah. Ustaz sebut sekali apa? Istiqamah. Susah tapi sedikit, tapi berterus. Wallahu a'lam. Baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang itu suasana ibadat tu ala amin. Ada masjid yang hilang. Ustaz begitu rasa lagi Ramadan tu. Teruskan berkat semua ibu-ibu yang istiqamah walaupun dah uzur, tapi terus lagi melazimi solat berjemaah walau hujan panas. Ramadan bukan kita nak Ramadan, kita nak selepas Ramadan berterusan sehingga dapat Ramadan balik. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang, yang lemah itu daripada diri saya. Qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.